This is Muhammad Danish Haikai. This is Anis Nafisa. This is Nur Aini. This is Balkis. This is Prasanida. This is Nur Aina. This is Nur Aida Adrina. This is Siti Jalina. This is Siti Fairuz. This is Najwa Patricia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami daripada kumpulan 11 telah memilih permainan Roblox Together menjadi aktiviti simulasi kami yang berfokus kepada topik kepimpinan dan kemahiran. Antara objektif aktiviti ini dilakukan adalah untuk meningkatkan kemahiran kepimpinan, menggalakkan cara komunikasi yang berkesan dan membantu peserta untuk membuat keputusan dengan cepat dalam situasi yang mencabar. Aktiviti ini melibatkan 2 hingga ke 7 orang peserta dalam setiap kumpulan dan boleh dijalankan di mana-mana lokasi sahaja seperti kelas ataupun rumah. Ingat, sambungan internet kena ada. Bagi melaksanakan aktiviti ini, setiap peserta perlu mempunyai satu peranti seperti telefon bimbit, tablet dan komputer riba. Anggaran tempoh pelaksanaan yang diperuntukkan untuk setiap level adalah 5 hingga 10 minit termasuk sesi perbincangan. Prosedur aktiviti ini dimulakan dengan penerangan daripada fasilitator, diikuti dengan pembahagian kumpulan. Seterusnya, peserta akan bermain game Roblox Together dan menyelesaikan cabaran yang diberi. Fasilitator membuat pemerhatian sepanjang aktiviti dilakukan sebelum sesi perbincangan dimulakan. Penilaian dibuat berdasarkan atas kejayaan kumpulan dalam menyelesaikan tugasan, tahap kerjasama, komunikasi serta masa yang diambil. Antara soalan yang diajukan ialah antara strategi yang digunakan, peranan kepimpinan dalam kumpulan dan cabaran yang dihadapi. Akhir sekali, aktiviti ini dijalankan bagi memberi pendedahan kepada peserta tentang kepentingan kepimpinan melalui kaedah interaktif dan menyeronokkan di samping meningkatkan kemahiran bekerjasama dan komunikasi mereka. Aini lah tu. Ya, masuk air nanti kena Ya. air masuk. Kenapa ada orang lain? Sekejap saya ada. Untuk bentol. Dah mula masuk ni. Asya ni siapa? Orang lain ni. Untuk level yang pertama, setiap ahli kumpulan kena membina tangga agar salah seorang ahli boleh naik dan menekan tombol warna kuning supaya jambatan kayu akan muncul dan semua ahli boleh melepasi jambatan tersebut dan boleh pergi ke pintu untuk menuju ke peringkat seterusnya. Untuk level kedua, setiap ahli akan terikat dengan tali di mana kami perlu bekerjasama untuk bergerak, berjalan sambil melompat bagi melintasi jambatan yang terpisah. Dan ahli terakhir perlu terjun dari jambatan untuk menekan tombol berwarna kuning yang berada di bawah jambatan kayu agar penghadang yang menutupi pintu tersebut terbuka. Untuk level ketiga pula, salah seorang ahli kena melompat dan menaiki kayu sambil menolak kayu panjang yang berada di hadapan agar membina jambatan untuk melintasi perangkap lava yang berada di bawah.
Untuk level yang keempat, setiap ahli akan saling terikat di mana kami perlu memberi kerjasama dengan berjalan dan melompat untuk menaiki konkrit yang berputar di dinding untuk sampai ke pintu. Level seterusnya ialah level kelima. Setiap ahli kena menunggu giliran untuk melompat melintasi jambatan yang berwarna biru gelap agar sampai di jambatan yang berwarna hijau untuk menuju ke peringkat seterusnya. With closed eyes and open mind, we can be there, we can be there. But this time, let's cross the line. Can you see it? Can you see it? Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need's enough love to hold us. Untuk level yang terakhir, iaitu level ke-6. Setiap ahli kena melompat melintasi batu dengan menunggu giliran agar sampai ke pintu.
Simulasi dalam permainan Roblox melalui kaedah Game Together dapat menguji kemahiran kepimpinan dalam menguruskan ahli kumpulan. Pemimpin perlu memberi arahan, bekerjasama dan juga membuat keputusan dalam menyelesaikan sesuatu cabaran. Tambahan pula, permainan ini sangat penting kerana ia dapat memupuk semangat kerjasama dan juga komunikasi antara satu sama lain, sekaligus dapat membuat keputusan yang baik untuk menyelesaikan sesuatu cabaran dengan lebih berkesan. Yang pertama, kelebihannya adalah dapat meningkatkan keyakinan diri. Apabila seorang pemimpin biasa dalam aktiviti kepimpinan, dia akan mempunyai keyakinan yang sangat tinggi. Yang kedua, seorang pemimpin juga dapat membuat keputusan ataupun mudah untuk bekerjasama kerana beliau sudah terbiasa dalam kategori kepimpinan. Selain itu, kemahiran kepimpinan dapat mengasah kita untuk mempunyai kemahiran komunikasi yang jelas dan juga berkesan. Seterusnya, ia juga menjadikan kita seorang yang pandai untuk membuat keputusan dalam apa jua keadaan. Seterusnya, kemahiran kepimpinan juga membentuk kita untuk mencapai matlamat dan juga menjadi seorang yang bertanggungjawab. Kerana apabila kita merupakan seorang pemimpin, kita akan lebih bertanggungjawab. Seterusnya adalah kita dapat mencapai matlamat dengan lebih efektif. Sebagai seorang pemimpin, kita akan merancang strategi untuk mencapai matlamat dengan lebih berkesan dan juga berjaya. Seterusnya, individu yang mempunyai kemahiran kepimpinan mudah untuk mendapat peluang sama ada di tempat kerja ataupun di sekolah. Kerana seperti yang kita tahu, untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, sikap kepimpinan ataupun kemahiran ini sangatlah penting. Dan yang terakhir, ianya juga dapat membina sikap positif dan juga sikap berdisiplin. Seorang usahawan ataupun seorang yang sudah berkemahiran dalam aspek kepimpinan sudah terbiasa dengan emosi marah dan dilatih untuk tidak mudah berputus asa. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.